Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, pertama-tamanya dan selama-lamanya, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, seperti yang telah pun diwar-warkan, dihebahkan bahawa kita akan sama-sama mendalami satu tajuk berkenaan dengan al-Yahudu fil Quranul Karim. So kita akan menceritakan tentang Yahudi di dalam Al-Quranul Karim. Okay. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita pada pagi ini kita telah pun memasuki perbincangan siri yang ketiga, okay, ataupun kita kata sebagai episod yang ketiga. Kita membincangkan tentang bagaimanakah orang Yahudi ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Jadi pengisian pada pagi ini juga kita menggunakan nota yang telah pun diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada minggu lepas. Okay, insya-Allah sebelum kita mulakan, tuan-tuan yang ikut di aplikasi Zoom, bolehkah mendengar suara saya? Minta maklum malas, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh dengar tak? Boleh. Jelas Ustaz. Okay, alhamdulillah, syukur. Okey, yang kita juga sebenarnya kita menggunakan 3 saluran. Ada saluran di TikTok dan ada saluran di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Jadi saya akan saling berinteraksi di antara dua saluran inilah. Saya akan berinteraksi dengan sahabat-sahabat yang mengikuti di Zoom dan sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang ikut di aplikasi TikTok ini. Baik. Pagi ni kita akan cerita dua maklumat. Kita cerita tentang 2 isu. Yang pertama, kita nak sama-sama mendapatkan maklumat tentang apakah wasiat ataupun pesanan yang pernah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan, yang pernah Allah pesan kepada orang-orang Yahudi, yang mana orang Yahudi di sini adalah merujuk kepada Yahudi yang berada di bumi Madinatul Al-Munawwarah. Okey, maknanya penduduk Yahudi yang berada di Madinah, mereka ini telah pun Allah meninggalkan 12 pesanan kepada mereka. Okey, 12 pesanan ini, 12 wasiat ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam suratul Baqarah. Ya, suratul Baqarah dia bermula daripada ayat nombor 40. Ayat nombor 40, muka surat yang ke-7 sehingga ayat nombor 45. Ayat 40, 41, 42, 43, 44, 45. So ada 6 ayat dalam suratul Baqarah, ayat yang berada pada halaman yang ke-7. Okey, 6 ayat ini walaupun 6 ayat tetapi boleh dipecahkan 6 ayat itu kepada 12
wasiat Allah kepada orang Yahudi. So kita kena tahu dulu tentang arahan Allah, pesanan Allah kepada mereka. Sebelum kita masuk kepada tajuk, apakah reaksi mereka? Apakah yang mereka lakukan terhadap wasiat-wasiat yang telah Allah sampaikan kepada mereka di dalam suratul Al-Baqarah. Okey. Kemudian setelah selesai kita mempelajari 12 wasiat, kita akan dibawa oleh Allah untuk kita mengimbau kembali ada 10 nikmat yang Allah berikan kepada nenek moyang orang Yahudi. Okey, 10 nikmat yang telah pun Allah pernah kurniakan kepada nenek moyang orang Yahudi. Okey. Dalam erti kata, kedua-dua perbincangan, kedua-dua isu yang kita nak bincangkan pada pagi ini adalah sasarannya kepada orang Yahudi yang berada di Madinah. Ini bukan, ayat ni dia bukan Allah sasarkan ceritanya kepada Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Musa ke, yang ada pada zaman Nabi Daud ke, Nabi Sulaiman, bukan. Ayat dalam surah Al-Baqarah ini, ayat tu memang disasarkan, memang ditujukan kepada orang Yahudi yang berada di bumi Madinah. Okey, walaupun sasaran itu kepada orang Yahudi yang duduk di Madinah, tetapi mereka juga cara Allah Taala nak didik mereka, maka Allah Taala mengimbau kembali supaya mereka ni mengenang kembali nikmat yang pernah Allah beri kepada nenek moyang mereka. Okey, itu dua isu yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Okey, untuk 10 nikmat kepada orang Yahudi, tuan-tuan dan puan-puan ya, bolehlah merujuk ayat nombor 49 sehingga ayat nombor 60. Ayat 49 sampai ayat nombor 60 untuk mendapatkan maklumat 10 nikmat yang Allah pernah beri kepada nenek moyang orang Yahudi. Okey, kalau tuan-tuan ada Quran, tuan-tuan boleh buka terlebih awal muka surat nombor 8. Muka surat nombor 8, muka surat nombor 9, muka surat nombor 10. So hari ni, pagi ni, 10.30 pagi ni, waktu duha ini, kita akan belik Al-Quran sebab tajuk kita memang Yahudi menurut Al-Quran. Jadi, sumber perbincangan kita adalah fokus kepada ayat-ayat Al-Quran. Kita bukan nak cerita, orang cerita ke, surat khabar kata ke, TV bagi tahu ke, bukan. Tetapi kita akan terus merujuk kepada sumber yang paling benar, tidak ada yang benar melainkan ia benar-benar belaka, iaitu Al-Quranul Karim. Jadi kita boleh buka muka surat nombor 7, muka surat nombor 8 dan muka surat nombor 9. Suratul Al-Baqarah. Ayat bermula ayat nombor berapa? Ayat nombor 40 sehingga ayat nombor 5 sampai ayat nombor 60. Ayat 40 sampai 60. Pagi ni kita akan bincangkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan, saya nak tanya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang ikut di aplikasi TikTok, adakah tuan-tuan dapat mendengar suara saya dengan jelas ataupun bagaimana? Tolong memberikan maklum balas. Boleh dengar tak? Okey, Angah kata boleh dengar. Puan Zira kata dia bagi salam. Okey, Fiza kata boleh dengar. Okey. Jazakumullah khair kepada semua yang beri maklum balas. Okey, kita mulakan. Kita mulakan pengajian kita tentang Yahudi menurut apa yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim. Kita bincangkan 12 wasiat pesanan Allah kepada orang Yahudi yang berada di bumi Madinatul Al-Munawwarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wasiat yang pertama
Ia berada pada ayat yang ke-40. Okey, tengok ayat nombor 40 Suratul Baqarah, ayat muka surat nombor 7. Okey, muka surat nombor 7. Okey, tolong tuan-tuan buka ayatnya sebab dalam nota yang saya paparkan di skrin Zoom ini adalah ayat yang telah dipotonglah. Maksudnya saya hanya meletakkan ayat tetapi tidak meletakkan terjemahan ayat. Cuma diletakkan intipati ayat. Jadi kalau nak tahu ayat lengkap, maka memang kena rujuk Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan tak rujuk, kalau tuan-tuan memang dah hafal Suratul Baqarah, tak apalah. Ahlan wa sahlan lah. Kita tak boleh ingat. Okey. Ayat 40 Suratul Baqarah, muka surat nombor 7 di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Okey, ayatnya kalau baca dari mula, Allah Taala menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Okey, ayat 40 dimulakan dengan Allah memanggil orang Yahudi Madinah dengan panggilan wahai Bani Israel. Tuan-tuan jangan salah faham ya. Ayat 40 walaupun disebut panggilan wahai Bani Israel, bukan ayat itu dia merujuk kepada Bani Israel zaman Nabi Musa, bukan merujuk kepada Bani Israel zaman Nabi Allah Sulaiman, bukan. Tetapi Bani Israel di situ adalah merujuk kepada orang Yahudi Madinah. Kenapa mereka ini dipanggil dengan gelaran wahai Bani Israel? Kerana kita dah cerita pada episod yang pertama pada hari Sabtu yang lepas. Okey, bahawa orang Yahudi ini, mereka ini ada susur galur mereka dengan Bani Israel. Dia macam teknik macam ni. Dia macam teknik Allah panggil kita apa? Wahai anak-anak Adam. Betul tak? Kan Allah pernah panggil kita, ya Bani Adam. Wahai anak-anak Adam. Jadi Allah memanggil, Allah nak sebut kepada orang Yahudi ni, Allah tak kata wahai Yahudi, tapi Allah kata wahai Bani Israel, merujuk kepada orang Yahudi. Jadi kalaulah ada pihak yang bertanya, ayat tu tentang disasarkan kepada orang Yahudi ke? Kita jawab kerana ia Suratul Baqarah. Dalam ayat ni dia adalah Suratul Baqarah ni. Suratul Baqarah Allah turunkan setelah Nabi SAW pergi berhijrah. Jadi merujuk kepada orang Yahudi Madinah. Okey. Allah Taala kepada mereka, Allah kata kepada mereka, wahai Bani Israel, iaitu orang Yahudi Madinah, ingatlah, kenanglah nikmat yang telah aku pernah berikan kepada kamu. Okey, berikan kepada kamu. Okey, kemudian Allah meminta kepada orang Yahudi Madinah supaya mereka mensyukuri, supaya mereka mengenang nikmat yang pernah Allah beri kepada mereka, iaitu Allah meminta kepada mereka wasiat yang pertama. Allah kata wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Kalau kita baca ayat nombor 40 ni, Allah pesan kepada orang Yahudi Madinah, dan penuhilah janjimu kepadaku. Kalau kau penuhi janjimu kepadaku, kata Allah, aku akan penuhi janji aku kepada kamu. Jadi wasiat pertama, pesanan Allah pertama kepada orang Yahudi, tolong tunaikan janji-janji kamu. Okey. Janji dekat situ, janji apa?
apa yang orang Yahudi pernah berjanji kepada Allah. Sehingga Allah minta mereka tunaikan janji. Kalau kita membuka dalam tafsir At-Tabari, janji dekat situ ada perkataan al-ahdu adalah merujuk. Orang Yahudi ni kan mereka ada kitab. Mereka ada kitab apa? Mereka ada kitab yang besar namanya adalah Taurat. Okey. Tuan-tuan dan puan, orang Yahudi dekat Madinah sebelum mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum mereka pernah bertentang mata, mereka bersua muka, mereka ni sudah ada maklumat di dalam kitab Taurat mereka. Okey, tuan-tuan, kitab Taurat orang Yahudi ini tak semua ia telah diselewengkan. Tidak semua. Masih ada maklumat yang asli, yang waktu Allah turun kepada Nabi Allah Musa tu, maklumat itu masih ada yang original lagi. Belum diubah apa-apa dalam kitab Taurat tu. Jadi, dalam kitab Taurat mereka sebenar-benarnya diperintahkan oleh Allah untuk menerima. Okey, menerima Rasul akhir zaman namanya Muhammad. Itulah janji yang Allah minta kepada orang Yahudi Madinah, supaya mereka supaya mereka boleh mereka boleh terima. Okey, mereka boleh mereka kena ceritakan kepada orang-orang Yahudi yang lain bahawasanya Nabi yang kami nantikan yang ada dalam kitab Taurat kami itu Muhammad. Itu wasiat Allah yang pertama. Okey. Dalam ayat yang sama, ayat nombor 40, ada wasiat kedua. Ada pesanan Allah yang kedua kepada orang Yahudi Madinah. Allah mengatakan wa iyaya farhabun. Maksudnya apa? Kalau kita baca dalam terjemahan ayat wa iyaya farhabun, Allah kata dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Maknanya pesanan Allah yang kedua, Allah kata kamu perlu takut kepada aku je, kata Allah. Takut kepada Allah. Okey, takut kepada Allah dalam konteks ayat ini dia kena dihubung kaitkan dengan ayat 40 tu. Dia ayat 40 juga ni, wasiat kedua ni. Okey, jadi takut dekat situ adalah merujuk kepada takut kepada Allah tentang azab yang Allah boleh timpa kepada mereka seperti mana Allah pernah menimpa azab kepada nenek moyang mereka di kalangan Bani Israel. Apa di antara azab yang pernah Allah timpa kepada nenek moyang orang Yahudi Bani Israel dulu? Apa di antaranya? Boleh tuan-tuan kongsikan? Apa di antaranya? Kemarau. Okey, ada yang jawab, Puan Zira jawab kemarau. Lagi kemarau pada zaman Nabi Musa. Okey, lagi apa di antara azab yang teruk yang Allah pernah bagi kepada nenek moyang orang Yahudi? Antaranya adalah Allah pernah tukar muka mereka manusia menjadi beruk, menjadi kera. Betul. Disebutkan kat situ, betul. Jadi Allah Ta'ala warning mereka dekat yang 40 tu. Allah Ta'ala kata, hampa semua orang Yahudi Madinah kena bagi tahu dekat orang lain tentang Muhammad ni. Ada dalam kitab Taurat korang. Orang kena terima dia. Orang jangan buat tak tahu pula Muhammad yang ada sekarang ni, Rasul itulah Rasul akhir zaman tu. Kau jangan buat tak tahu pula, kata Allah. Kena tunaikan janji tu. Kalau tidak,
engkau akan berhadapan dengan azab yang azab pernah ditimpa kepada nenek moyang kamu semua, yang Allah Ta'ala kata fa'i wa iyaya farhabun. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habislah wasiat yang kedua. Okey, setakat ni jelas tuan-tuan dan puan. Saya lanjutkan kepada wasiat yang ketiga, pesanan Allah yang ketiga kepada orang Yahudi Madinah. Okey, wasiat yang ketiga ini kita boleh ambil di dalam ayat yang ke-41. Dalam ayat nombor 41, kita boleh ambil kat sekejap ya. Ayat nombor 41. Okey, ayat nombor 41, satu ayat kita boleh pecahkan kepada 4 pesanan. Dalam ayat nombor 41, boleh dipecahkan ayat 41 itu kepada 4 pesanan. Walaupun satu ayat. Okey. Pesanan yang pertama dalam ayat nombor 41, tapi kalau kita gabung dengan ayat 40, dia dah jadi susunan pesanan yang ketiga. Iaitu Allah berfirman, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Okey, ni pesanan Allah yang ketiga, tapi jadi nombor 1 sebab di dalam ayat nombor 41, apa yang Allah pesan kepada orang Yahudi Madinah? Allah Ta'ala kata, dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan. Yang aku turunkan itu, ia membenarkan apa yang ada pada kamu. Okey, maksud ayat 41 ni, Allah Ta'ala pesan kepada orang Yahudi Madinah. Sebenarnya Allah nak kata, kena terima isi kandungan Al-Quran. Allah Ta'ala kata, kena terima Quran tu. Jangan ditolak Quran itu. Kenapa? Kerana Al-Quran itu, ia mengesahkan apa yang ada dalam kitab Taurat kamu. Maksudnya Al-Quran, dia ceritakan lagi, dia ceritakan semula apa yang pernah Allah cerita dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ada maklumat apa? Dalam kitab Taurat, memang Allah dah sebut Muhammad ini ciri dia apa karakter dia. Ada dalam Quran, dah ada kitab Taurat. Jadi tak sepatutnya orang Yahudi Madinah mereka menolak, mereka tak beriman dengan Al-Quran. Kerana apa yang Quran kata tu, itulah yang ada dikatakan dalam kitab Taurat. Okey, jelas kan tuan-tuan yang ni? Warahimakumullah. Okey, ingat ya, konteks perbincangan kita ini adalah orang Yahudi yang berada di Madinah. Itu pesanan Allah ketiga. Dalam ayat yang sama, Allah mengatakan wala takunu awwala kafirin bih. Allah pesanan yang pesanan yang keempat. Allah Ta'ala kata dalam ayat nombor 41, Allah berfirman dan bermaksud, dan janganlah kalian menjadi orang pertama yang kafir kepada Al-Quran, termasuklah kafir kepada Nabi Muhammad. Okey, dia begini tuan-tuan. Wasiat keempat ni, Allah Ta'ala kata, jangan kau jadi orang kafir yang pertama terhadap Al-Quran. Okey, apa maksud dia? Dia akan berlaku kekeliruan. Maksudnya begini. Dalam sejarah turun Al-Quran, okey, siapa manusia yang pertama, yang awal-awal yang tak nak terima Quran ni? Jawapan dia adalah penduduk Mekah lah, betul tak? Penduduk musyrikin Mekah. Sedangkan orang Yahudi, mereka berada di Madinah. 13 tahun turun ayat-ayat Quran. Sepatutnya orang Mekah lah yang telah menjadi manusia pertama tak nak beriman kepada Quran. Tetapi kenapa Allah Ta'ala kata pada ayat 41 kepada orang Yahudi Madinah, jangan engkau jadi orang pertama yang kafir kepada Al-Quran? Maksudnya adalah
Allah Ta'ala nak kata dekat orang Yahudi Madinah, korang jangan jadi manusia pertama dalam sejarah Bani Israel, engkau orang yang pertama yang telah menolak Al-Quran. Itulah maksud dia. Jadi orang Yahudi Madinah, kalau mereka tak beriman dengan ayat Al-Quran, mereka tak nak terima maklumat dalam Al-Quran tu, mereka akan menjadi dalam sejarah, mereka lah orang pertama daripada keturunan Bani Israel yang telah menolak Al-Quranul Karim. Itulah wasiat yang keempat. Okey. Secara tak langsung, kalau orang Yahudi Madinah boleh terima Al-Quran, bermakna mereka kena terimalah sekali kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dia jalan seiring. Siapa yang tolak Al-Quran, dia akan menolak juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menerima Al-Quran, dia setuju maklumat dalam Al-Quran, dia akan ikut apa saja perintah Allah dalam Al-Quran, bermakna dia akan menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah wasiat pesanan Allah yang keempat kepada orang Yahudi Madinah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, kita dah pukul berapa dah? Pukul 11:05 ni, hampir setengah jam juga kita dapat maklumat tentang sejarah orang Yahudi sewaktu Nabi SAW berada di Madinah. Macam mana kita boleh tahu? Kita boleh tahu melalui penceritaan itu di dalam Al-Quranul Karim. Secara tak langsung, kita juga belajar sejarah macam mana orang Yahudi dengan Nabi Muhammad SAW. Okey, selesai 4 pesanan. Tinggal lagi 8. Ada 8 lagi pesanan Allah kepada orang Yahudi yang berada di Madinatul Al-Munawwarah. Okey, saya lanjutkan kepada pesanan yang kelima. Saya harap tuan-tuan yang ikut pengisian ini dapat ikuti dengan baik, tuan-tuan mudah faham, tuan-tuan boleh sempat salin mana-mana maklumat. Kalau ada mana-mana butir kata saya ataupun ada mana-mana perkataan saya yang tuan-tuan tak faham, perlu diulang, tuan-tuan tolong maklumkan. InsyaAllah kita akan ulang sampai Allah memberikan kefahaman kepada kita semua. Tak perlu kita terkejar-kejar nak dapatkan maklumat tentang Yahudi dalam Al-Quran, tapi kita tak faham, lepas tu susah nak ingat. Jadi kalau boleh, kita faham dia betul-betul, lepas tu kita boleh sampaikan kembali kepada orang lain. InsyaAllah. Baik, kita masuk kepada pesanan yang kelima kepada orang Yahudi di Madinah. Masih lagi gunakan ayat 41. Dan pesanan yang keenam juga masih lagi menggunakan ayat yang ke-41. Ayat pesanan Allah yang kelima kepada orang Yahudi Madinah, wala tashtaru bi ayati thamana qalila. Allah pesan kepada orang Yahudi Madinah, kalian semua jangan jual ayat aku dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Tuan-tuan ingat, cara nak faham maklumat dalam ni mesti mengikut konteks perbincangan. Jadi kita kena sambung dengan ayat yang sebelumnya. Ayat 40, 41 mesti digabungkan bersama. Maksudnya di sini adalah Allah pesan kepada orang Yahudi Madinah, jangan sorok. Maksudnya Allah Ta'ala kata, korang ni kena bercakap benar. Walaupun dia pahit, korang tak boleh terima Muhammad itu siapa ke, korang tetap kena terima kenyataan tu.
Jadi jangan maksudnya jangan selewengkan maklumat itu, jangan macam maksudnya Allah Taala kata apa? Jangan simpan maklumat tu sehingga kau sanggup. Contohnya macam ni. Orang Yahudi Madinah ni, kita tahu mereka ni menjadi rujukan orang-orang Madinah Arab. Orang Yahudi ni, mereka kan pandai membaca. So mereka ni jadi macam kita panggil orang yang dikenali lah, famous lah dekat Madinah tu. Orang Arab ni, mereka suka juga kadang-kadang bertanya dengan orang Yahudi Madinah. Jadi apabila Nabi datang, so pengaruh orang Yahudi Madinah ni dah jatuh. Faham tak? So orang dah tak bagi perhatian dah kepada orang Yahudi Madinah ni. Orang semua pergi menumpukan kepada seorang lelaki Arab yang berhijrah daripada Mekah masuk ke Madinah. Tiba-tiba Nabi menjadi viral. Jadi orang Yahudi ni marahlah kan. Mereka rasa sangat marah kepada Nabi sehingga mereka tak nak memberikan maklumat. Maksudnya mereka sanggup tak nak terima Nabi itu sebagai orang yang telah disebut dalam kitab-kitab mereka, sehingga mereka sanggup tukar dengan dunia. Itulah maksud dia. Sepatutnya orang Yahudi Madinah, dia kena guna kesempatan itu untuk tarik lagi orang-orang Arab Madinah ni supaya terimalah Muhammad tu. Muhammad ni lah yang ada dalam kitab kita orang tu, dalam kitab Taurat dulu. Dialah Muhammad tu. Muhammad yang kami tunggu-tunggu ni. Jadi apa semua ni ikutlah dia. Orang Yahudi dia tak ada sifat macam tu. Sebab tu Allah Taala kata wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Sebab tu mereka suka sorok. Mereka sanggup. Mereka kalau mereka tak dapat kepentingan apa-apa, mereka tak nak. Maksudnya mereka tak nak menerima kebenaran itulah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nombor 6. Pesanan Allah yang ke-6. Allah Taala kata apa? Wa iyaya fattaqun. Maksudnya apa? Allah Taala kata dan hanya kepada Allah sahajalah kamu kena menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya Allah Taala pesan apa? Allah Taala pesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada orang Yahudi Madinah, korang ni kenalah jadi orang yang bertakwa, yang ada kesungguhan nak elakkan diri daripada diazab oleh Allah. Kan? Allah kata macam tu. Jadi cara dia, Allah kata buat apa yang Allah perintahkan, tinggal apa yang Allah larang. Jadi kalau mereka ikut pesanan 1, mereka ikut pesanan 2, mereka ikut pesanan 3, mereka ikut pesanan 4, mereka ikut pesanan 5, seperti mana telah kita sebutkan, mereka akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah pesanan Allah yang ke-6 kepada orang Yahudi Madinah. Pesanan Allah yang ke-7 kepada orang Yahudi Madinah pada ayat nombor 42. Wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Okey. Allah Taala pesan kepada orang Yahudi Madinah, jangan kalian mencampur adukkan yang haq, yang benar dengan batil. Yang benar dengan batil. Apa itu benar? Sehingga Allah Ta'ala kata, jangan korang mencampurkan yang benar dengan batil. Ini bermakna orang Yahudi Madinah tu, dia tahu apa yang benar dan dia tahu apa yang batil. Kalau mereka tak tahu hak tu apa, batil tu apa, Allah tak akan pesan pada mereka. Disebabkan mereka tahu al-haq itu apa, al-batil itu apa. Sebab tu Tuhan kata, jangan campur adukkan yang benar dengan yang batil.
Okey, apa itu yang benar dalam ayat ini? Yang benar dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini adalah merujuk kepada kebenaran pangkat Nabi, pangkat Rasul, penutup bagi segala para Nabi yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak maksudnya? Jadi orang Yahudi dia tahu inilah Rasul akhir penutup Nabi ni. Kan? Muhammad ini benar, hak. Allah kata kau jangan campur adukkan yang benar dengan yang batil. Maksudnya Allah Ta'ala minta kepada mereka jangan kau ubah pula fakta tu. Faham tak? Contohnya macam ni. Mereka, kalau mereka ubah macam ni, mereka kata okey, dalam kitab Taurat kami ni, Rasul yang kami tunggu akhir zaman penutup bagi segala Rasul ni bukan Muhammad. Rasul dalam kitab Taurat kami ni dia adalah di kalangan susur galur keturunan Nabi Ishaq, keturunan Bani Israel, bukan keturunan Arab, keturunan Nabi Ismail. Itu contoh. Jadi Allah pesan awal kepada mereka, jangan ubah fakta tu. Itu yang Tuhan kata, jangan campurkan yang benar dengan yang batil. Okey, itu ayat nombor 42. Pesanan yang ketujuh yang Allah telah cakap kepada orang Yahudi Madinah. Adakah mereka ikut? Adakah mereka dengar? Mereka taat? Ini kita sambung nanti kepada episod yang lain lah. Okey. Nombor 8. Pesanan nombor 8. Ada dalam ni yang dalam TikTok ni dia minta saya ulang balik 1 sampai apa. Nanti saya akan ulang daripada pertama sampai yang ke-12 pesanan Allah. Baik, pesanan yang ke-8. Allah pesan kepada Bani Israel adalah Allah pesan kepada orang Yahudi Madinah. Allah kata apa kepada mereka? Tengok pada ayat itu, wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Allah Taala kata, jangan sembunyikan fakta tentang Muhammad, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan engkau mengetahui. Apa beza pesanan 7 dengan 8? Kalau pesanan 7 dia ubah fakta. Dia tukar. Sepatutnya Nabi penutup Nabi itu adalah Muhammad, keturunan Nabi Ismail, keturunan Arab. Mereka ubah. Okey, tapi nombor 8 Allah Taala kata jangan sembunyikan fakta tu. Tengok Allah kukuhkan lagi. Maksudnya kena bagi tahu kepada sesama Yahudi yang lain, kena bagi tahu kepada orang-orang Arab yang ada pada ketika itu bahawa Rasul penutup akhir zaman adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itulah pesan Allah yang ke-8. Okey, berikut. Okey, saya ulang kembali tuan-tuan ya. Pagi ni sebenarnya kita akan menyebutkan 12 pesanan Allah kepada orang Yahudi Madinah. Setakat jam 11.17 ini kita telah sampai kepada 8 pesanan Allah kepada orang Yahudi. Okey. 8 pesanan Allah ini boleh diambil, dirujuk dalam suratul Baqarah ayat 40, ayat 41, ayat nombor 42, muka surat nombor 7. 88 pesanan ni duduk pada halaman nombor 7 dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Okey, 8 tu apa? Boleh lah. Saya kembali, 8 tu apa? Saya minta sahabat tuan-tuan yang ikut di aplikasi Zoom, bagi saya sedikit waktu raikan ada sahabat-sahabat kita yang ikut di TikTok untuk minta diulang
kembali 1 sampai 4 berapa? Okey. Nombor 1, Allah minta kepada mereka tunai janji yang mereka kerana mereka telah berjanji dalam kitab Taurat untuk menerima, untuk taat, untuk ikut Nabi akhir zaman. Nombor 2, Allah pesan takutlah kepada azab Allah yang pernah Allah timpakan kepada nenek moyang mereka dulu. Seperti Allah tukar jadi kera ke. Okey. Pesanan yang ketiga, Allah minta kepada mereka supaya menerima isi kandungan Al-Quran. Dan yang pesanan yang keempat, jangan menolak, berpaling daripada pesanan isi kandungan Al-Quranul Karim. Pesanan yang kelima, jangan tukar fakta, jangan sorokkan maklumat tentang Nabi Muhammad ini tukar dengan habuan dunia yang lain. Okay. Pesanan nombor 6, kena berusaha untuk menunaikan segala pesanan-pesanan ini sebagai tanda bertakwa kepada Allah. Nombor 7, jangan ubah fakta. Yang benar, katakan benar. Yang salah, katakan salah. Kalau Muhammad itu benar, katakan dia benar. Jangan diubah, jangan ditukar maklumat itu. Yang ke-8, jangan sembunyikan maklumat tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Okay, kita masuk nombor 9 dan sampai nombor 12. Mungkin pengisian kita ni hanya sampai kepada 12 pesanan Allah kepada orang Yahudi Madinah. Mungkin sebab waktu pun dah masuk 11.20 dan sebenarnya kita dah 1 jam kita bersiaran langsung di Zoom Akademi Tadabbur Malaysia dan juga di FB page Malaysia Tadabbur Academy. Pesanan Allah yang ke-9 ayat 43 muka surat nombor 7. Allah perintahkan kepada orang Yahudi Madinah kena buat apa? Wa aqimus salah, mereka kena sembahyang. Dan Allah perintahkan wa atuz zakah, mereka kena tunaikan zakat. Mesti dia bertanya, mereka kan Yahudi, kenapa mereka kena salat, kenapa mereka kena zakat? Sebenarnya orang Yahudi Madinah, mereka memang perlu masuk Islam. Mereka memang perlu menerima Nabi SAW tu. Jadi Allah perintahkan mereka apa? Salat. Allah perintahkan mereka tunaikan zakat. Pesanan Allah yang ke-10 ayat nombor 43. Allah Ta'ala kata warka'u ma'ar raki'in. Allah Ta'ala kata rukuklah bersama orang yang rukuk. Rukuk dekat sini bukan bermaksud rukuk solat tu. Rukuk dekat sini adalah tunduk, patuh kepada Allah. Ikut orang-orang Islam yang tunduk, yang patuh tu dipanggil rukuk. Sebab simbol rukuk ni kan tunduk. Jadi Allah kata warki'u ma'raki'in. Rukuklah bersama dengan orang lain yang juga rukuk. Nanti saya respon sahabat-sahabat yang ada bertanya soalan dekat TikTok ni. Dia tanya macam mana nak join masuk dalam grup Zoom. Tuan-tuan ada Telegram tak? Saya cadangkan tuan-tuan masuk dekat Telegram. Saya nak tulis kejap. Saya nak tulis ni. Tuan-tuan masuk dekat Telegram, cari Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Cari Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Kalau tak jumpa juga, tuan-tuan tinggalkan email tuan-tuan dan puan, nanti kita akan bagi link untuk masuk ke grup Telegram ataupun masuk ke dalam grup Zoom. Ala ke Zoom. Bukanlah grup Zoom lah, grup Zoom. Nanti kita akan bagi puan, sama namanya Faris bagi nanti masuk. Pesanan Allah yang ke-11 dan pesanan Allah yang ke-12 berada pada dua ayat 44 dan ayat nombor 45.
Jadi kalau buka ayat nombor 44 suratul Baqarah, muka surat nombor 7, ada pesanan Allah yang ke-11 yang kita ambil bermula ayat 40 itu. Allah kata atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Allah kata pesan kepada orang Yahudi Madinah, apa yang kau nak ajak orang tu buat baik, kau jangan tak buat pula. Allah tak nak kata apa? Allah nak kata pada mereka, tak patut engkau suruh manusia buat baik tapi kau tak buat. Apa yang kau suruh? Itulah pesanan Allah kepada orang Yahudi Madinah. Kalau mereka kata, marilah kita bersedekah, jangan korang tak sedekah pula. Contoh kalau kita ambil contoh terkini, kita kata korang ajak orang berdamai, jangan berperang, tapi korang yang mulakan perang. Faham tak? Mungkin ada orang kata apa? Dia kata kita tak boleh jadi seorang yang ekstremis contohnya. Tapi kamulah yang ekstremis contoh. Itulah pesanan Allah kepada orang Yahudi, itu contoh. Pesanan yang ke-12, yang terakhir sekali tulisan kita pada pagi ini, Allah Ta'ala minta kepada orang Yahudi, kalau ada masalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Okey. Jadi asal-asalnya ayat ini memang ditujukan kepada orang kafir di kalangan orang Yahudi. Jadi apabila Nabi dah sampai ke Madinah, Al-Quran dah turun, ada ayat turun ke Madinah. Jadi orang Yahudi ini, mereka kena menerima Nabi SAW. Kalau mereka boleh beriman kepada Musa, nenek moyang mereka beriman kepada Musa, jadi orang Yahudi Madinah kena ikut macam nenek moyang mereka. Kenalah beriman kepada Nabi Muhammad. Kenalah ikut apa Nabi Muhammad kata. Kalau nenek moyang orang Yahudi Madinah boleh suka dengan kitab Taurat, ikut kitab Taurat, apa berkenalah macam tu. Okey, ikut isi kandungan kitab Taurat. Jadi itulah 12 pesanan Allah kepada orang Yahudi Madinah seperti yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi semoga pengisian kita pada pagi ini dapat mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Sebab selama ni kita baca surah Al-Baqarah ni, betul tak? Orang nak khatam Quran mesti akan lalu surah Al-Baqarah. Tapi adakah kita cubalah kita baiki diri kita. Kita tak nak hukum mana-mana manusia, Allah je Maha mengetahui. Kita cuba dengan sedaya upaya menggunakan Al-Quran itu sebagai panduan untuk kita hidup, untuk kita kenal orang di sekeliling kita. Secara tak langsung kita dapat belajar pada pagi ini tentang orang Yahudi yang kita selalu doa dalam Al-Fatihah itu Al-Maghdubi. Mereka adalah orang Yahudi. Jadi tuan-tuan, kalau boleh ikuti perbincangan ini pada hari esok. InsyaAllah esok Ahad, hari yang sama, waktu yang sama, 10.30 pagi, kita akan sambung lagi nak membincangkan lagi tentang bagaimanakah Allah berinteraksi dengan orang Yahudi yang ada di zaman Nabi di Madinatul Al-Munawwarah. Ada 10 nikmat yang pernah nenek moyang mereka terima, yang 10 nikmat itu sepatutnya dibalas dengan menerima Al-Quran, menerima Nabi Muhammad SAW. Baik, selesailah perbincangan kita hampir 1 jam pada pagi ini. Esok tuan-tuan, jangan terputus. Kalau boleh teruskan mengikuti perbincangan tentang Yahudi di dalam Al-Quran. Baik, ada soalan apa-apa tak di Zoom? Saya tengok dekat ruangan chat ada tak?
Terima kasih, sama-sama. Jelas, alhamdulillah. Okey. Okey. Kalau tiada apa-apa, sebelum kita tangguhkan pengisian kita ni, saya ada apa soalan ke? Sebelum saya tangguhkan, saya presentation sekejap, saya nak scroll sekejap soalan-soalan dekat, kalau ada pertanyaan dekat TikTok ni tuan-tuan puan ya. Sekejap ya, saya scroll pada mula lagi. Okay, terima kasih ya pada sahabat-sahabat, tuan-tuan yang mengirimkan apa-apa sahaja, bunga apa-apa sahajalah. Saya pun tak reti sangat TikTok ni. Kan? Bagi bunga lah, bagi apa tu saya, Allah alam, saya tak pandai tu, ucap jazakumullah khair lah. Betul yang ikut ni pun saya dah syukur sangat pada Allah Azza wa Jalla. Okey, dia join sekejap. Ada soalan tak? Tadi saya dah jawab soalan. Soal, okey, jelas. Okey, kalau tak ada soalan, tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, kita jumpa lagi esok. Perbincangan untuk siri yang keempat, Yahudi menurut Al-Quranul Karim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi